Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk kepada perbahasan masih daripada kitab yang sama, Al-Ajwibatul Ghaliyah, berkenaan dengan isu-isu polemik ataupun isu-isu yang sering dipertikaikan oleh sebahagian orang-orang Islam yang mereka ini cenderung kepada dipanggil puak-puak Wahabi ataupun Salafi, ataupun kita kata sebagai Hasyawiyah, yang mana mereka ini banyak cenderung kepada pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan mereka banyak menolak pandangan-pandangan jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan perkara ini kita perlu hati-hati, kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita terkesan ataupun terbabit dengan segala dakwa ataupun da'iyah yang mereka telah lakukan. Baik. Sebelum ini kita bincangkan tentang at-tawassul. Apakah ataupun adakah dibolehkan bertawassul? Maka kita menyebutkan hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Hukum tawassul. Apa itu tawassul? Iaitu kita menjadikan sesuatu sebagai wasilah, perantaraan. Sebagai perantaraan agar doa kita, permintaan kita ini mudah ataupun cepat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dekatnya martabat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah, maka kita menjadikan mereka, yakni para nabi, para wali, para orang-orang saleh sebagai perantaraan untuk doa kita diterima di sisi Allah. Dan perkara ini harus, bukanlah bermakna kita meyakini mereka ini yang memberi manfaat atau mudarat. Kita minta daripada Allah dan kita yakin Allah yang mengabulkan doa kita, Allah yang menunaikan hajat kita, Allah yang menyelesaikan segala masalah kita. Akan tetapi kita menjadikan mereka ini sebagai perantaraan agar doa kita ini lebih cepat dikabulkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah harus. Dan boleh kita bertawassul dengan orang-orang soleh pada zat tubuh badannya sendiri ataupun melalui amal-amal soleh. Tidak ada masalah. Amal soleh yang kita lakukan boleh. Itu kita telah bahaskan. Bahkan Nabi juga bertawassul. Dalam doa Nabi pernah berdoa dengan satu doa, dan doa itu menunjukkan kepada Nabi ini bertawassul dengan orang-orang soleh. Sedangkan Nabi adalah makhluk ataupun Sayyidul Mursalin, ketua segala Rasul. Tetapi nak ta'lim lil ummah, untuk mengajar umat tentang keharusan tersebut. Sama ada kita bertawassul itu dengan orang-orang yang telah mati ataupun orang-orang yang masih hidup, kedua-duanya boleh di sisi ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Okey, contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah bertawassul dengan pakcik Nabi Hadrat Abbas. Ini masa tu, ketika itu masih lagi hidup. Masih lagi hidup. Sedangkan, dan boleh sebenarnya nak tawassul dengan Nabi. Tapi Hadrat Umar tidak bertawassul dengan Nabi, tetapi bertawassul dengan Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan boleh kita bertawassul dengan selain Nabi. Tidak ada masalah. Kan? Dan disebutkan di sini iaitu dan perkara ini banyak berlaku di zaman sahabat-sahabat. Zaman sahabat. Ketika mana mereka meminta hujan. Dan disebutkan di sini jenis tawassul. Pertama ialah kita meminta Allah
dan dengan melalui perantara mereka sebagai syafaat. Contohlah, contoh doa yang kita biasa buat tawasul ni, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tawasul dengan nabi. Yang kedua, kita minta daripada mutawassil bih, mutawassal bih. Contoh, kita minta daripada orang soleh sendiri. Wahai ustaz, wahai tok guru, tolonglah doa untuk saya supaya Allah tunaikan hajat saya. Maknanya apa? Kita minta bantuan daripada orang soleh tadi. Agar apa? Agar hajat kita ditunaikan. Maka boleh. Seperti mana sahabat minta daripada Nabi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan ke atas kepada kami. Boleh. Itu cara kedua. Maknanya kita minta bantuan orang soleh ni untuk supaya dia doa kepada Allah. Itu tawasul lah tu. Kadang-kadang kita sedar tak sedar je benda tu berlaku di sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita meminta hajat itu sendiri daripadanya. Maksudnya contohnya, kita kata, pada kita minta lah bantuan daripada kawan kita ke, kerabat kita ke. Kita minta bantuan daripada dia. Boleh tak? Boleh. Dan itu dikira tawasul. Sebab kalau ikutkan, nak minta ni Nabi kata, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Itu nak menunjukkan kepada kita perlu yakin Allah yang menunaikan segala hajat kita. Jadi kalau kita nak minta selain Allah, boleh tak? Ulama mengatakan harus. Al-isti'anah. Minta bantuan selain Allah ni harus. Dari segi fiqahnya harus. Dia tidak membawa kepada syirik. Dia tidak membawa kepada kufur. Seperti yang didakwa. Kalau tidak, payahlah kita nak hidup atas dunia ni. Kan? Sebab kita hidup bermasyarakat. Kita hidup, sekeliling kita ada orang. Ada orang susah, ada orang senang. Macam kes baru-baru ni. Bila tak ada makanan, kita keluarkan bendera putih. Kan? Memang ada keadaan terdesak. Sebab apa? Sebagai alamat tanda kita nak minta bantuan daripada orang. Boleh tak perbuatan tersebut? Sekiranya memang betul kita dalam keadaan terdesak dan kita buat perkara itu, maka hukumnya harus. Tidak ada masalah. Bukanlah bermakna dengan kita melakukan perbuatan itu menunjukkan kita ini syirik. Ataupun kita ini kufur kepada Allah. Ataupun kita ini meyakini selain Allah itu boleh memberi kesan, manfaat. Tidak. Kerana itu adalah sejenis perbuatan meminta bantuan kepada orang. Hukumnya harus. Bila kita minta bantuan kepada orang, bukanlah semestinya kita yakin dia yang menyelesaikan, dia yang beri manfaat mudarat. Sebab apa? Jangan campurkan akidah dengan fiqah ni. Perbuatan meminta bantuan ni fiqah. Berkait dengan perbuatan. Yakin kepada selain Allah boleh beri manfaat mudarat, itu akidah. Biasanya bila orang Islam, bila disebut orang Islam, maka akidahnya ialah yakin kepada Allah. Itu zannul ghalib, itu kebiasaannya. Kebiasaannya. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian disebutkan di sini perbahasan adakah para anbiya itu mereka hidup. Mereka hidup. Adakah para nabi itu hidup dalam kubur mereka? Hal anbiya'u ahya'un fi quburihim. Jadi bila kita tengok para nabi ni, adakah mereka ni bila telah meninggal dunia, secara umum kita faham, bila satu orang itu dia meninggal dunia bukanlah bermakna dia mati, maknanya blank ataupun dah tak ada apa dah tak ada dunia untuk dia. Bukan. Bila seseorang itu telah sampai ajalnya, telah mati, bukan dia mati seperti makhluk yang lain, seperti binatang. Dia hanya berpindah alam. Dia hanya berpindah alam. Maksudnya roh dia telah meninggalkan jasad dia. Maka sebab itu jasad ditanam. Sekarang dia berada di mana? Dia telah berpindah ke alam barzakh. Dan ini semua akan berlaku pada semua orang. Setiap orang akan mengalami perkara yang sama. Semua orang akan berpindah. Cuma cepat atau lambat, itu sahaja. Cepat atau lambat. Jadi, bila sebut para nabi ni, bila mereka telah berpindah ke alam barzakh, adakah mereka ini hidup atau mati? Seperti mana kita fahami, dunia realiti sekarang ni dah tak adalah orang tersebut. Dah tak adalah para nabi itu.
Nabi Adam AS dah tak ada. Nabi Nuh AS dah tak ada. Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW semua telah pergi. Maknanya mereka telah mendahului kita. Sebab itu Nabi SAW bila ziarah kubur, maka Nabi akan baca Assalamualaikum ya ahlul kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna, kamu telah mendahului kami, wa nahnu bil athar, kami akan menyusuli kamu. Nampak? Maksudnya apa? Kita ni hanya berpindah alam, kita tidak mati. Kalau kita mati, maksudnya kita tak ada apa-apa lah lepas tu. Dah tak ada jadi apa dah. Dah tak ada kehidupan lah. Tapi sedangkan kita ini bila mati, maka kita telah berpindah kehidupan alam barzakh. Yang dipanggil satu kehidupan yang lebih besar, lebih luas, lebih panjang dan lebih mengatasi daripada kehidupan dunia sementara ini. Maka ulama mengatakan bahawa para anbiya dan syuhada, orang yang mati syahid ni, mereka hidup dalam kubur-kubur mereka. Bahkan mereka melihat segala keadaan-keadaan di alam ini mengikut keinginan kehendak Allah. Mereka nampak. Dalam Al-Quran pun sebut tentang kehidupan mereka di alam barzakh. Mereka ni hidup, bukan mati, hidup. Di alam barzakh tu mereka hidup. Jangan kita anggap mereka ni mati macam binatang, bila mati, mati habis. Tak ada kan. Allah kata apa dia? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan sangka, jangan kamu berkata kepada orang yang telah dibunuh di jalan Allah itu amwat, mereka telah mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka ni hidup, tetapi kamu yang tidak sedar tentang keadaan mereka. Kamu yang tak tahu. Maka begitu juga para anbiya. Mereka ni hidup. Bahkan mereka punya kehidupan di alam barzakh lebih sempurna, lebih hebat daripada kehidupan para syuhada. Kerana martabat mereka lebih tinggi di sisi Allah. Sebab itu Allah kata, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik teman. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah Allah sebut dalam Quran itu diberi nikmat, mereka dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah. Makna mereka hidup, bukan mereka ini mati. Satu orang yang dah mati, dia tak akan merasa lagi nikmat. Tapi bila Allah beritahu bahawa mereka ini sedang menerima nikmat di sisi Allah, bermakna mereka hidup. Okey? Dan dalam hadis yang sahih menyebut tentang hidupnya mereka ini, dan bumi tidak akan makan jasad mereka. Kalau kita tengok ada satu video menunjukkan ada satu sahabat tu bila dikorek kubur dia, tubuh badan dia masih utuh, masih segar, bugar, macam orang yang baru meninggal semalam. Itu sahabat. Bagaimana dengan Nabi, dengan para Nabi? Tak mustahil perkara itu berlaku di sisi mereka. Kerana apa? Diriwayatkan daripada hadits Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu lailatan usriya bi ala Musa qa'iman ala qabrihi fil kathibil ahmar." Nabi datang. Aku telah berjumpa dengan Nabi Musa AS ketika aku diisrakan. Malam aku diisrakan. Aku telah jumpa Nabi Musa AS keadaan berdiri atas kubur dia. Keadaan Nabi Musa AS berdiri di atas kubur dia. Maknanya apa? Dihidup. Allah Ta'ala berkuasa untuk hidupkan seorang, matikan seorang. Ini diriwayatkan daripada Imam Muslim rahmatullahi alaih. Bahkan dalam satu hadis menyebut Nabi SAW bersabda daripada Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, banyak. Dan begitu juga Imam Ahmad yang disahihkan sanadnya oleh Allamah Arnaud, Syu'aib Al-Arnaud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling afdal di kalangan kamu ialah hari Jumaat. Fa'akthiru minas salati alayya, maka perbanyakkanlah salat ke atasku. Kerana fa inna salatakum ma'rudatun alayya, salat kamu itu dipersembahkan kepadaku. Faqalu, maka mereka bertanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta? Bagaimana dipersembahkan selawat kami kepada Tuhan sedangkan Tuhan telah arimta, ai balita, kamu telah binasa, kamu telah mati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi,
Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi ini antakula ajsadal anbiya, daripada memakan, memamah tubuh badan para nabi. Bermakna dalam hadis ni sarih, jelas menunjukkan bahawa bumi ini tidak akan memakan jasad para nabi. Bahkan warid juga dalam hadis menyebut para nabi ini mereka sembahyang, seolah-olah mereka dalam kubur itu kehidupan mereka di atas dunia penuh dengan kesibukan amalan-amalan mereka. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi ini mereka hidup dalam kubur mereka dalam keadaan mereka bersolat. Jadi perkara itu tak mustahil. Dan solat yang dilakukan oleh mereka itu bukanlah bermakna bukan solat yang ditaklifkan seperti mana dibebankan di atas dunia ini, tetapi solat itu dikurniakan Allah kepada mereka sebagai satu kelazatan. Apakah lagi perkara yang paling lazat bagi satu orang hamba yang mengasihi kekasihnya, cinta kepada Allah, selain daripada menghubungkan diri dengan Allah dengan melalui perantaraan solat. Baik. Kemudian disebutkan juga, adakah terhasil bagi kita manfaat daripada orang yang dah mati atas dunia, dalam dunia ni? Orang yang dah mati ni, adakah boleh beri? Maknanya kita dapat faedah daripada orang yang dah mati ni di alam dunia. Boleh tak? Maka jawapannya ulama mengatakan, ya, orang mati ni dia boleh beri manfaat kepada orang hidup. Seperti mana orang hidup boleh beri manfaat pada orang hidup. Sebab apa? Sabit bahawa dalam hadis bahawa mereka ini mendoakan, orang dah mati ni dia akan doakan untuk orang hidup. Dan dia akan beri syafaat kepada mereka. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, sesungguhnya orang-orang mati ni dia lebih banyak beri manfaat untuk orang hidup daripada orang hidup beri manfaat untuk orang mati. Sebab apa? Orang hidup ni bila atas dunia, dia sibuk dengan rezeki, dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan keperluan-keperluan dia. Sikit je amalan yang dia buat untuk hadiahkan untuk orang yang dah mati. Tapi kalau orang dah mati, maka apa dia? Dia dalam keadaan di alam barzakh. Dia bukan lagi sibuk dengan keperluan dunia. Nak cari makan, nak cari minum, nak berak pergi tandas, nak pergi berjalan sana, berjalan sini. Tak ada. Dan dia sedang berehat di sana. Dan dia sedang menikmati segala buah-buah daripada amalan-amalan soleh dia. Maka apa? Mereka ini sentiasalah dalam keadaan berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang hidup, mendoakan keampunan dan sebagainya. Okey. Jadi apa dalil dia? Dalil dia apa? Sabdaan Nabi kata, sesungguhnya amalan kamu dipersembahkan ke atas kaum kerabat kamu dan saudara-saudara kamu, kaum kerabat dan keluarga. Kalau baik, maka mereka akan gembira. Ni sabit dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Fa in kana khairan istabsharu. Kadang-kadang bila kita ni, maknanya bila mana-mana anggota keluarga kita meninggal, amalan-amalan keluarga kita ni akan dipersembahkan kepada mereka, orang yang dah mati, ahli keluarga kita yang dah meninggal. Mereka tahu. Kalau baik amalan keluarga kita ni, maka orang yang dah mati, misalnya ayah kita, ibu kita, anak kita misalnya, bila tahu amalan baik, maka mereka akan gembira. Istabsharu. Tapi kalau sebaliknya berlaku, amalan buruk misalnya, maka mereka akan berdoa, Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan matikan mereka hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sehinggalah kau beri hidayah kepada mereka seperti mana kau beri hidayah kepada kami. Ini maknanya kalau orang yang mati itu orang soleh. Maka bila dia orang soleh, dia akan minta doa kepada Allah. Supaya apa? Allah Ta'ala beri hidayah kepada kaum keluarga yang masih di atas dunia. Baik. Sebab itu penting kita membicarakan kitab ini. Supaya kita dapat fahami akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jadi tak adalah isu-isu orang kata apa ziarah kubur ni. Orang dah mati tak ada manfaat apa. Tak kan. Apatah lagi kubur tu kubur para wali, orang soleh, ibu bapa kita. Itu disarankan untuk kita pergi ziarah. Untuk kita menziarahi mereka. Satu hak yang kita perlu tunaikan. Bukanlah bermakna mati, dia mati begitu sahaja. Sebab itu memang ulama' kata disunatkan kita ziarah kubur orang soleh dan para nabi, para wali.
Walaupun dia orang perempuan, disunatkan untuk dia pergi ziarah. Maka bila disebutkan sunat, mestilah ada manfaat dia. Inilah antara manfaat dia, itu supaya kita beroleh keberkatan. Kita beroleh rahmat Allah. Kita dapat berdoa dengan tawassul daripada mereka. Bertawassulkan dengan mereka. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi ada satu sabdaan hadis Nabi yang menyebut apabila anak Adam itu mati, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Akan terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Jadi terputus amalan dia. Jadi bila terputus amalan ni maksudnya dia tak boleh dapat apa-apa amalan lagi. Bila dah mati, matilah. Jadi adakah hadis ini menjadi dalil bahawa orang lain yang hadiah kepada dia pahala-pahala baca Yasin misalnya, Quran kepadanya misalnya, tak sampai pahala itu, sebab itu bukan lagi, dia tidak lagi boleh beramal. Maka hadis ini ulama kata bukan maksudnya dia tak akan dapat pahala daripada orang hadiah orang yang masih hidup. Bahkan maksudnya ialah terputus amalannya sendiri. Bila dah mati, dia tak boleh nak buat amal dah. Maka ketika itu terputuslah amal dia. Bila terputus amal dia, tak ada lagi pahala yang akan bertambah. Pahala yang akan dapatkan. Tetapi amalan orang lain, contohnya orang yang masih hidup, doa untuk dia, istighfar orang hidup untuk dia, maka itu boleh sampai kepada dia. Begitu juga kalau dia mendoakan, dia mengistighfarkan kepada orang yang masih hidup, maka itu juga boleh sampai kepada orang lain. Yang tak boleh ialah untuk diri dia sendiri. Dia doa untuk diri dia, istighfar untuk diri dia. Itu dah tak manfaat lagi dah. Tapi untuk dia doa untuk orang lain, istighfar untuk orang lain, maka masih lagi orang lain boleh mendapat manfaat daripada orang yang dah mati tadi. Seperti mana hadis yang Nabi telah sebutkan, iaitu mereka mendoakan agar orang yang hidup lagi ni dia mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan hukum menziarah kubur. Ziarah kubur tuan-tuan. Menziarahi kubur. Apakah hukum menziarahi kubur? Ini dah masyhur dalam kitab. Kitab fiqh, dalam babul janaz, kitabul janaiz. Bila kita sebut babul kubur, ziaratul kubur ni, kita boleh buka dalam kitabul janaiz, kitab jenazah. Di situ disebutkan 4 perkara yang wajib dilakukan kepada orang yang dah mati. Siapa yang perlu lakukan? Orang yang masih hidup. Fardu kifayah. Iaitu apa dia? Ghasluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Mandikan dia. Kemudian kafankan dia. Kemudian salatkan dia. Kemudian kebumikan dia. Jadi, bila dah dikebumikan si mati itu, maka apakah hukum orang yang hidup menziarahi kuburnya? Maka ulama mengatakan bagi lelaki menziarahi kubur hukumnya adalah sunat. Disunatkan. Memanglah ada larangan menziarahi kubur ni pada permulaan Islam. Nabi melarang. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Sekarang ni fazuruha. Maka sekarang ni kamu ziarahlah kubur ni. Hadis ni riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Dalam satu riwayat tambahan menyebut, ada satu riwayat disebut tambahan, fa innaha turiqul qalba, kerana apa? Sesungguhnya menziarahi kubur ini melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, dan dia mengalirkan air mata. Wa tudzakirul akhirah, dan dia mengingatkan orang itu kepada akhirat. Sebab itu kita perlu untuk ziarah kubur. Apatah lagi kita kalau sibuk sangat dengan dunia kan. Terlalu sibuk dengan dunia. Pagi, petang, siang, malam cari dunia. Maka sekali-sekali kita luangkan masa ziarah kubur supaya apa? Ingat kepada kampung akhirat kita. Bila kita ingat kampung akhirat, maka dia akan beri kesan pada jiwa. Dia akan memudahkan untuk kita menambahkan amal dalam kehidupan. Okey, baik. Dan Nabi SAW pun sering Nabi ziarah satu perkuburan namanya Baqi'. Di Madinah, kalau kita tengok, di pusara Nabi SAW itu, kalau kita keluar ke arah
sebelah Masjid Nabawi itu, bahagian kirinya ada satu kubur, itu dipanggil kubur Baqi'. Nabi selalu ziarah. Bila Nabi ziarah, Nabi akan baca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nabi beri salam dengan lafaz khitab kum. Salam sejahtera ke atas kamu. Seolah-olah ahli kubur ni macam dengar pula apa yang Nabi cakap. Wahai dara qaumin, rumah bagi orang-orang beriman. Sesungguhnya kami insya-Allah bikum lahikun, kami akan susuli kamu. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunkanlah penduduk Baqi' Gharqad ini. Sabit dalam hadis Imam Muslim sahih. Jadi bila Nabi sebut dengan kum, itu menunjukkan bahawa orang dalam kubur ni didengarlah apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ucapkan. Cuma mereka tak nak jawab. Itu keadaan orang yang dah mati. Mereka boleh mendengar tapi mereka tak nak sahut. Sebab tu bila kita ziarah pusara ayah kita, mak kita kan, kubur ni, kita bercakap-cakap dengan mereka. Kita selain kita berdoa, kita baca Quran, kita bercakap-cakap dengan mereka, mereka mendengar percakapan kita. Ulama berkata, ziarah kubur ini bahkan menjadi adat Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat pun menziarahi kubur ni ketika Nabi masih hidup. Bahkan Nabi mengajarkan sahabat macam mana nak ziarah kubur. Dan umat, para ulama ijma' sepakat bahawa disunatkan menziarahi kubur supaya apa? Ingat kepada akhirat. Supaya apa? Kita dapat ambil iktibar. Dan bahkan dan perkara ini disyariatkan untuk seluruh zaman di mana-mana tempat. Memang kita disunatkan ziarah kubur. Adakah perempuan? Macam mana perempuan? Jadi untuk wanita, maka ulama mengatakan makruh. Kerana apa? Khawatir menyebabkan perempuan ini dia lemah. Dia akan melakukan perkara yang tidak sepatutnya, yang bercanggah dengan syarak. Kerana apa? Dia akan sedih. Dia tak mampu nak tanggung musibah ini. Melainkan kubur orang anbiya ataupun soleh ataupun para ulama. Maka itu disunatkan untuk mereka ziarah. Habis. Itu berkenaan dengan hukum menziarahi kubur. Jadi, satu lagi perbahasan sekarang ni, mereka ni, puak-puak Wahabi Salafi ni, mereka tak suka kalau kita pergi Madinah ni, niat nak ziarah kubur Nabi. Dia kata tak bagus. Kata kalau nak pergi Madinah ni, ziarah masjid Nabi tak apa. Nak pergi kat masjid Nabi tapi kalau nak pergi ziarah kubur Nabi tak payah. Kan? Selawat daripada jauh pun insya-Allah Nabi akan doakan untuk kita. Macam tu pula dia. Sedangkan ulama mengatakan ziarah Nabi SAW ini antara ibadat yang paling besar. Bahkan kita berkembara, melakukan kembara, bersafar untuk ziarah kubur Nabi ini merupakan satu perkara yang disunatkan. Seperti mana disunatkan kita menziarahi kubur para Nabi, kubur orang-orang wali, kubur para syuhada untuk dapatkan keberkatan dan mengambil iktibar. Boleh. Bahkan disunatkan. Dan banyak kebaikan, keberkatan dan nafahat yang kita akan dapat daripada ziarah tersebut. Seperti mana yang kita lihat baru-baru ni, kawan-kawan kita, sahabat kita, para asatizah kita, tuan-tuan guru kita, mereka pergi umrah. Bukan sahaja mereka menziarahi Nabi SAW, bahkan mereka juga menziarahi ibu baginda Siti Aminah radhiyallahu anha di Abwa. Tuan-tuan. Ada satu kawasan yang mana memang dikenali oleh para mu'arrikhin, ahli-ahli sejarah, bahawa inilah tempat pusara ibu Nabi SAW ketika ibu Nabi meninggal dunia, ketika mana beliau telah membawa Nabi SAW bersama dengan Ummu Aiman ziarah pusara ayahnya, kemudian balik itu meninggal. Maka di situlah dia ditanam, dalam keadaan perkampungan tak ada, orang tak ada. Nabi SAW dengan Ummu Aiman saja, Ummu Aiman yang telah kebumikan jenazah Siti Aminah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW pun dan Ummu Aiman dibawa balik ke Mekah lah. Sehinggalah beberapa puluh tahun selepas itu, Nabi telah menjadi Nabi dan Rasul umur 50 lebih. Nabi datang balik semula ke tempat tersebut. Nabi ziarah ibu Nabi dan Nabi menangis. Menangis tuan-tuan.
Jadi hukumnya menangis, hukumnya harus. Tak ada masalah menangis kerana rindu, menangis kerana kasih. Bukan menangis tu sebab tak redha ataupun marah dan sebagainya, bukan. Sebab apa? Bila kerinduan atas perpisahan yang berlaku terhadap orang yang kita kasih cinta, maka bila menangis itu satu perkara lumrah, fitrah satu orang manusia. Benda tu harus hukumnya. Yang tak boleh kita wasiatkan orang untuk melakukan, dipanggil apa, niyahah. Niyahah maknanya kita macam menangis tu kerana tak redha kan. Sambil kita mencela, terkoyak-koyakkan baju dan sebagainya, itu tak boleh. Bahkan bila disebut, bila ziarah kubur Siti Aminah tu, rasakan dia punya anwarat dia. Kerohanian tu dapat dirasai. Masya Allah. Tak seperti mana di tempat-tempat yang lain. Kata Maulana Tariq Jamil. Hafizahullah Ta'ala, satu orang ulama besar di Pakistan. Dia kata apa? Aku ni pernah masuk Mekah, Kaabah. Kaabah tu tuan-tuan, bukan senang dapat masuk Kaabah. Sembahyang dalam tu. Berebut orang nak masuk kalau dibuka pintunya. Dan orang-orang tertentu sahaja dibenarkan. Dan dia kata aku dah 2 kali masuk dalam Kaabah sembahyang. Tapi aku tak dapat, maknanya tak sama feeling dia, perasaan dia yang aku rasakan ketika mana aku ziarah kubur Nabi, kubur ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan insya-Allah Allah sampaikan kita semua ke Madinah Munawwarah, ke Makkahul Mukarramah untuk melakukan ibadah haji dan umrah, dan begitu juga menziarahi Nabi dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Maka janganlah kita meninggalkan ziarah ini. Kan? Wahabi ni dia memang tak suka ziarah-ziarah kubur ni. Dia tak suka. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka ni sebenarnya terkeluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dalam negeri Melaka, secara jelas difatwakan Wahabi ni sesat. Tapi taklah sampai mengkufur ataupun kafir. Mereka ni sesat, maksudnya tergelincir sedikit daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidahnya ada masalah. Dari segi fiqahnya ada masalah. Dari segi tauhidnya ada masalah. Dari segi tasawuf lagi bermasalah. Jadi jangan kita terkesan dengan apa yang mereka katakan ini. Biarkan mereka. Dalam Quran apa? Zarhum. Biarkan mereka. Dengan apa yang mereka dakwa. Kalau kita makin layan, makin pening kepala mereka ni. Sebab mereka ni hanya nak bercanggah dengan kita dan nak memeningkan kepala kita dan nak memecah belahkan orang Islam. Orang Islam ni dah bersatu di atas satu mazhab, di atas satu keadaan yang memang ulama ijma' tak ada apa-apa masalah. Tak bawa kepada syirik dan kufur pun tak ada apa. Memang okey dah. Tapi bila main mereka ni, dia mula pecah belahkan, naikkan isu-isu yang khilaf, tak nak raikan pandangan orang lain, dia naikkan balik isu-isu yang ada kontroversi daripada Imam Ibn Taymiyah, mengatakan Allah ada tangan, ada jasad dan semua sebagainya. Ini satu perkara yang memang memeningkan kepala kita. Sebab itu ramai di kalangan mereka ini dihalang tauliahnya, disekat pengajarannya. Misalnya ada satu orang hamba Allah ni yang mengajar di UPSI, maka disekat tauliahnya. Di Selangor, ada satu mufti tu pun dia berpegangan dengan Wahabi ni, maka disekat tauliah di Selangor, Johor dan sebagainya. Jadi tak perlulah kita nak ambil kira. Sebab tu hati-hati dalam kita melihat YouTube ni. Bukan semua, jangan takut-takut kita hak tengok tu Wahabi tu. Pening kepala nanti. Baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang melakukan haji, lalu dia ziarah kubur aku selepas kewafatan aku, maka seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Dan Nabi berkata, man hajja walam yazunni faqad jafani. Siapa yang melakukan haji, dia tidak ziarah aku, maka sesungguhnya dia telah berlaku biadab terhadap aku. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis yang kedua Imam Ibn Hibban. Baik. Jadi kita tak salah pening-pening kepala.
Jadi kalau orang tu, dan ada satu hadis menyebut la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tak boleh kita mengikat kenderaan ni, maknanya kita bersafar melainkan kepada 3 masjid sahaja. Seolah-olah Nabi melarang daripada safar nak pergi mana-mana tempat. Kalau nak pergi, maka dengan 3 masjid ni sahaja dibolehkan. Iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. 3 tempat yang mulia bagi orang Islam. Yang Allah muliakan. Jadi apa maksud hadis ni? Bukan maksud hadis ini melarang kita daripada safar. Tak boleh langsung pergi. Kalau macam tu tak boleh lah kita nak pergi balik kampung, tak boleh. Nak pergi balik rumah mak mertua, tak boleh. Dah Nabi larang. Kan. Tak boleh nak pergi berjalan, tak boleh pergi luar negara. Tengok kebesaran Allah. Tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa? Kalau nak safar mesti 3 masjid je boleh. Jenuhlah kita macam tu. Agama tidaklah terlalu sempit sampai tahap macam tu. Okey. Dah jadi sempit pula agama ni. Sampai tahap macam tu. Jadi kefahaman hadis tu bukan begitu. Tidak ada mana-mana ulama' yang berpandangan kalau nak safar hanya 3 masjid je boleh. Selain itu tak boleh. Tapi tu ziarah mak ayah tak boleh ke? Tak boleh. Sebab Nabi kata la tushaddu illa ar-rihal illa thalathah. Tak boleh ikat kenderaan, maknanya nak safar melainkan 3 tempat ni je. Jenuhlah kita. Diikut makna, diikut zahir hadis. Sebab tu kena faham hadis ni mengikut kacamata para ulama' yang muktabar. Jangan tengok kacamata kita duk pakai kacamata kita faham sendiri. Jadi sesatlah menyesatkan. Itu yang bahaya. Bahkan makna hadis ulama' kata apa dia? Tidak berhak seseorang itu mengikat kenderaan dia, mengikat tali unta dia, kuda dia. Untuk pergi ke masjid. Kerana sesuatu kelebihan yang ada. Maknanya kalau semata-mata kita nak safar pergi ke mana-mana masjid ini, maka tak sesuai lah. Sebab apa? Masjid ni semua sama. Tak ada apa-apa kelebihan. Melainkan masjid yang 3 ni. Iaitu Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Ini 3 masjid ni sahaja. Jadi jumlah yang Nabi sabdakan itu adalah berbentuk jumlah ikhbariyah, bukan jumlah insya'iyah. Dia hanya nak khabarkan. Nabi nak khabarkan kepada kita tentang kelebihan. Bukanlah satu larangan. Bukan satu bentuk larangan. Dalam usul fiqh, kalau disebut dengan lafaz nahi, maka itu jelas. Larangan. Boleh membawa kepada haram, boleh juga membawa kepada makruh. Kalau ada qarinah. Okey? Tetapi di sini Nabi tak bawa dalam bentuk nahi. Larangan Nabi bawa dalam bentuk khabariyah. Jumlah khabariyah. Nak bagi tahu kepada kelebihan masjid. Maksudnya apa? Kamu ni kalau nak pergi safar mana-mana masjid, maka selayaknya 3 masjid ini sahaja. Sebab apa? Selain 3 masjid ini, tidak ada apa-apa kelebihan tambahan. Memanglah masjid tu ada kemuliaan dia, ada kelebihan dia daripada tempat-tempat yang lain. Tapi maksudnya dari segi masjid ni, semua masjid yang ada di atas muka bumi ni sama je. Melainkan 3 masjid. Iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Sebab apa? Dilipat kali gandakan pahala bila kita beramal di dalamnya. Jadi kalau kamu nak safar ke masjid, nak pergi mana-mana masjid, kamu pergi 3 masjid. Kalau nak pergi masjid lah. Tapi kalau nak pergi tempat selain masjid, boleh tak? Boleh. Tak ada larangan. Yang hadis ni bukan melarang. Hadis ni kan kita kata jumlah khabariyah. Nabi nak khabar kepada kita sahaja kelebihan 3 masjid tersebut. Bukannya Nabi melarang daripada pergi tempat-tempat lain. Itu kita kena faham. Cara macam mana nak memahami lenggok bahasa Nabi SAW. Mengikut usul fiqh. Mengikut kefahaman para ulama' yang mu'tabar. Jangan faham ikut logik kita. Jangan faham ikut akal kita yang titik ni. Habis. Tentang perkara tersebut. Kemudian disebutkan perbahasan membaca Al-Quran untuk orang yang dah mati. Qira'atul Quran lil amwat. Qira'atul Quran lil amwat. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah hal yajuzu ihda'u thawabi qira'atil Quran wa dzikri ilal amwat? Adakah harus menghadiahkan pahala bacaan Quran dan zikir kepada orang yang dah mati? Maka jawapannya apa? Naam, harus yajuzu zalik. Harus untuk berbuat demikian.
Tak ada larangan. Tak ada masalah kita nak buat. Tak ada syariat melarang. Tak ada Al-Quran yang melarang. Tak ada hadis yang melarang. Maka ulama mengatakan fa'innal madhhab as-sahih al-mukhtar, mazhab yang sahih lagi dipilih, usulu thawabil qiraah, sampainya pahala Al-Quran, bacaan Quran itu, wa ghairiha, dan selainnya minal a'malil badaniyah ilaihim, daripada segala amal-amal yang berbentuk badani, sampai pahalanya kepada mereka. Wa annahum yahsulu lahum bidzalik, dan bila sampai manfaatnya, pahalanya kepada mereka, maka apa fungsi faedahnya? Sama ada amalan itu akan menjadi sebab diampunkan dosa-dosa mereka ataupun dinaikkan darajat-darajat mereka. Ini orang dah mati. Dan begitu juga akan menjadi sebab kepada cahaya, kegembiraan dan selain itu. Dengan apa? Melalui kerahiman, rahmat dan kekurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dalilnya yang mengatakan bahawa pahala ni sampai kepada orang yang mati? Kan ada satu hadis yang Nabi menyebut, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin atas orang yang telah mati di kalangan kamu. Sebagian ulama menyebut mautakum ini maknanya orang yang hampir mati. Sebab itu kita kalau orang nak mati pun, kita akan baca Yasin. Supaya apa? Memudahkan kematian dia. Orang panggil muhtadar, orang yang hampir mati ni. Okey. Tapi dan sebagai ulama mengatakan orang yang dah mati, maka itu menunjukkan dalil sampainya pahala kepada mereka. Dan mereka dapat manfaat. Seperti mana ulama ittifaq. Kalau tidak, mengapa Nabi SAW perintahkan perkara itu? Hadis ni riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Kalau tak, takkanlah Nabi perintahkan sebegitu. Kan? Dan takkanlah Nabi cakap tu saja-saja je. Mana ada perkara yang Nabi cakap saja-saja, apatah lagi berkaitan dengan suatu amal. Dan Nabi suruh baca Yasin. Takkanlah bila contohlah kalau tak sampai pahalanya, Nabi suruh baca juga. Jadi macam tak ada faedah lah. Bila Nabi suruh baca dan dikhususkan mautakum, iaitu sama ada orang yang hampir mati ataupun orang yang telah mati, maka itu menunjukkan ada faedahnya. Iaitu orang yang hampir mati dimudahkan kematian dia. Dengan barakah surah Yasin ini, orang yang telah mati dia akan dapat pahalanya. Sebab tu kita kena faham molek perkara ini. Cuma khilaf ulama kata, kalau orang yang baca tu dia tak baca doa. Allahumma ja'al thawaba ma qara'na ila fulan masalan. Dia tak baca doa tu. Doa untuk disampaikan pahalanya kepada fulan. Misla thawabi ma qara'na ila fulan. Kalau dia berdoa, seperti mana yang kita biasa buatlah, lepas tahlil, lepas Yasin, lepas apa semua istighfar, salawat tu, kita akan baca doa ni. Memang mana-mana tempat dia akan baca doa ni. Yang dalam kitab, dalam buku tahlil tu. Maka kalau kita baca, maka tak ada khilaf. Memang sampai pahalanya kepada mereka. Sebab apa? Itu sejenis doa yang dilakukan selepas amalan tersebut. InsyaAllah pahalanya sampai. Tapi kalau tak doa, dia hanya baca kemudian diniatkan. Dia tak doa apa-apa untuk si mati tadi. Keampunan dan sebagainya. Maka yang masyhur daripada mazhab Syafi'i bahawa dia tidak sampai. Cuma adalah ulama Syafi'iyah yang mutaakhir. Mereka berpandangan sampainya pahala bacaan Quran dan zikir kepada si mati juga. Seperti mana mazhab Imam Salasah, imam yang 3. Maka secara kesimpulannya kita mengatakan insya-Allah bila kita baca Quran, kita niatkan untuk si mati, ayah kita, mak kita, apatah lagi sedekah yang ijma' ulama kata sampai pahalanya, maka pahalanya itu akan sampai. Dan insya-Allah pahalanya seperti mana sampai kepada mereka, kita juga akan dapat pahala sedekah yang sama. Kerana Allah itu maha kaya. Kita sangka baik dengan Allah. Kan? Allah maha kaya. Dengan kerahiman Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, pahalanya itu akan sampai kepada mereka. Bahkan kata Sayyiduna Al-Imam Qutubul Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa kata beliau? Nafa'allahu bihi. Antara perkara yang paling besar hadiah yang kita berikan kepada orang yang dah mati, keberkatan, besar keberkatannya dan paling banyak manfaatnya, iaitu apa? Membaca Al-Quran. Hadiahkan kepada mereka pahalanya. Quran tu.
Sebab tu kalau boleh kita hadiahkan 30 juz kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Atuk kita, nenek kita. Sebab apa? Itulah amalan yang paling besar keberkatan dia dan manfaat dia untuk orang yang telah mati. Kalau tak boleh buat 30 juzuk, kita agih-agihkan. Agihkan. Satu orang ambil satu juzuk. Kita ada 30 orang keluarga. Seorang ambil satu juzuk. Boleh habis. Satu juzuk dalam masa berapa hari boleh habis. Kalau orang hafiz Quran satu juzuk ni, setengah jam habis dah. Kalau dia bukan hafiz Quran, bacalah setiap satu hari 5 muka. Jadi kalau 5 muka, 4 hari habis lah. 5, 5, 5, 5. 20 muka habis. Satu juzuk 20 muka surat. Habis. Okay. Bahkan Imam Ibn Qayyim menyebut dalam kitabnya Ar-Ruh. Iaitu apa dia? Disunatkan untuk membaca Quran di atas kubur. Tidak ada masalah baca Quran atas kubur. Bahkan berapa ramai ulama-ulama salaf, mereka wasiatkan untuk dibacakan Al-Quran di sisi kubur mereka. Antaranya siapa? Orang-orang salaf ni Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia wasiatkan apa? Dibacakan di sisi kuburnya surah Al-Baqarah. Okay. Jadi kalau sahabat sendiri buat, takkanlah perkara itu tak ada manfaat. Mereka hidup lama dengan Nabi. Mereka tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan ulama' menyebutkan harus satu orang itu menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain. Sama ada bacaan ataupun sedekah, zikir dan sebagainya. Okey, harus. Boleh, tak ada masalah. Dan ada hadis yang menguatkan atau mendukung perkara atau pandangan tersebut. Kemudian disebutkan di sini apakah hukum membaca Al-Quran untuk orang yang mati dan di atas kubur. Imam Syafi'i kata apa? Disunatkan. Habis cerita. Untuk baca di sisi kubur, apa-apa sahaja Al-Quran. Kalau dapat khatamkan, itu terbaik. Wa in khatamul Quran kullahu kana hasan. Dan ini juga disebut oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ulama hebat dalam mazhab Syafi'i. Pakar hadis. Pakar fiqah. Jadi kalau nak tolak Imam Nawawi ni berat lah. Dalam kitab Riyadhus Salihin pun ada sebut. Dalam kitab Azkar pun ada sebut. Boleh dapatkan perkara itu di dalam kitab-kitab tersebut. Dan Ibnu Umar pun ada dalam hadis dia menyebut perkara tersebut. Bila mana salah seorang pada kamu mati, maka apa dia? Bacalah di sisi kuburnya itu Fatihatul Kitab. Dan di sisi kakinya itu Fatihatul Baqarah. Jadi ada baca Quran di sisi kubur itu disebut dalam hadis. Okey. Habis tentang perbahasan membaca Quran di dalam untuk apa? Pahala, hadiahkan pahala untuk si mati. Kemudian disebutkan apakah hukum kita tamassuh, menyentuh, menyapu-nyapu kubur ni. Kemudian kita mencium kubur tadi. Apakah hukum dia? Maka kebanyakan ulama menyebut makruh. Hukumnya makruh. Paling-paling berat pun makruh lah kita kata. Makruh ni kita faham tak? Faham kan? Dalam ilmu usul fiqh menyebutkan makruh ni maknanya ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lih. Yang diberi pahala kalau kita tinggalkan tu dapat pahala. Dengan niat meninggalkan perkara tersebut. Ta'atan lillah dapat pahala. Kalau kita buat, tidaklah dia dapat dosa. Itu makruh. Jadi paling-paling hak tinggi pun makruh je. Dan sebagai ulama kata, hukumnya harus. Dan mubah, jaiz. Maknanya la yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Buat, tak dapat apa-apa pahala. Tinggal pun tak dapat apa-apa. Kalau tinggal pun tak dapat apa-apa pahala. Kalau buat pun tak dapat pahala. Samalah. Dan tak ada mana ulama' pun yang menyebutkan benda tu haram. Tak ada. Jadi kalau kita nak larang benda yang makruh ni, dia tak sampai satu tahap kita wajib melarang lah. Jadi kalau kita nampak orang dia cium kubur, dia pegang-pegang, dia sentuh, kita taklah dibebankan, diwajibkan untuk kita melarang perkara tersebut. Kerana paling berat pun makruh, bahkan sebagai ulama' kata harus. Jadi satu kaedah, wala yunkaru alal mukhtalafa fih wa innama yunkaru alal mujma' alih.
Benda yang ada ikhtilaf ni, maka tak perlu kita ingkar. Kita larang. Benda yang kita perlu larang, wajib larang ni benda yang mana memang ulama sepakat benda tu haram. Misalnya minum arak, tinggalkan solat, berzina, dekat kepada zina, berdua-duaan kan. Ini kita tak nak larang pula. Padahal memang ulama sepakat benda tu haram. Laki perempuan naik motor tak ada apa ikatan sah. Bukan mahram. Duk sembang galak. Kan. Bukan mahram. Laki perempuan ni. Laki orang, bini orang. Duk sembang. Kan main lagi kan. Naik satu kereta. Pergi makan sama-sama. Duk gedik-gedik. Benda tu haram. Kan. Kalau tak ada hajat. Memang tak mendesak pun. Dan memang tak ada keperluan pun untuk buat perkara tu. Dan benda ni meratai seluruh Malaysia. Negara orang Islam. Mana-mana tempat kita nampak. Orang perempuan sekarang banyak pergi bekerja. Jadi kalau tak jaga ifah dia. Tak jaga kehormatan dia. Tak jaga dia punya sifat malu dia. Paling kurang pun dia jagalah. Dia ingat bila nak buat perkara tu, dia ingat dia ni isteri orang, suami. Dia ada suami dia yang perlu jaga. Diri dia tu adalah hak suami dia. Kenapa dia nak sebarkan kecantikan dia, kongsi pula pada orang lain? Apa masalahnya? Kan? Dahlah wanita ni tak boleh kahwin lebih daripada satu. Satu-satu masa, satu suami je. Jadi, fahamlah benda tu sikit. Kan? Dan orang lelaki dia fahamlah, kalau ni isteri orang, jangan ganggu. Kita kalau ada isteri, kita suka tak orang kacau isteri kita? Tak suka. Jangan kita buat. Benda tu haram. Kan? Tak boleh. Yang masih dalam iddah pun, dah diceraikan, masih dalam iddah pun, kita tak boleh nak pinang dia terang-terangan. Apatah lagi yang memang betul isteri orang, lagi dah haram. Kan? Tapi ni masalah yang berlaku. Sebab tu berlakunya zina, sumbang, berlaku curang dan sebagainya. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi apakah dalil yang menunjukkan keharusan kita buat perkara tersebut? Dalilnya mudah aja. Tak ada warid dalam hadis larangan tentang perkara tersebut. Jadi tak ada larangan, boleh buat. Kembali kepada asal. Al-aslu al-ibahah. Asalnya harus. Dan Hadrat Bilal radhiyallahu anhu pun pernah buat. Ketika ziarah Nabi SAW, dia menangis. Dia sapu-sapu pipi di atas kubur Nabi. Dia lekatkan pipi dia. Bahkan Hadrat Umar ibnu Umar meletakkan tangan dia, tangan kanan di atas kubur Nabi. Benda tu harus. Tidak, takkanlah sahabat buat begitu. Sahabat takkan buat benda haram. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sabit juga bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang cium kubur Nabi dan mimbar Nabi. Apakah hukum dia? Maka Imam Ahmad kata, la ba'sa bidzalik. Tidak mengapa buat demikian itu. Maknanya harus. Jadi apa masalahnya? Bila kita dah tahu tak ada mana-mana ulama' yang mengatakan haram cium kubur, haram sentuh kubur. Maka tak boleh kita nak syirikkan orang buat demikian. Syirik ni berkaitan akidah. Kita kata orang cium kubur ni syirik. Orang yang sentuh kubur ni syirik, kufur. Yang berlaku ialah ulama' ikhtilaf. Adakah makruh ataupun harus. Selain daripada itu tidak ada. Okey. Habis. Berapa kita? 10. 10.13. Talqin mayat. Talqin mayat ni biasalah ketika orang nak mati kita talqin la ilaha illallah. Apakah hukum dia? Memang disunatkan. Sebab Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Memang itu disunatkan. Itu tidak ada khilaf. Ketika nak mati ya. Dan setelah mati, satu lagi kita akan buat selepas ke bumi. Itu pun ulama Syafi'iyah kata disunatkan. Dan begitu juga pandangan sebahagian besar ulama Hanabilah dan Hanafiyah dan Malikiyah. Sebab tu, dan itu memang kita biasa lakukan di negara kita, kita akan talqin. Kita akan talqinkan dia. Antara yang biasa kita buatlah. Wa ya fulan ibna fulanah. Apa dia? Maka sesungguhnya ingatlah
saat kamu keluar daripada alam dunia dengan kalimah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dan kamu redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Quran sebagai imam, maka sesungguhnya mungkar dan nakir akan memegang setiap tangan daripada keduanya dengan tangan seorang lagi dan berkata, jom kita pergi. Kita tidak akan duduk di sisi orang yang sedang ditalkinkan. Itu antara yang disebut daripada hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu tentang apa? Tentang perkara yang disunatkan talqin lah, tuntutan untuk talqin. Hadis ni hadis daif tetapi harus untuk kita amalkan dengannya. Dia memberi faedah untuk orang yang dah mati. Dan Imam Ibn Taymiyah juga menyebut dalam kitab fatwanya, talqin yang disebutkan itu sabit daripada sebahagian kelompok sahabat. Antaranya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sebab apa bila orang dah mati ni, dia akan ditanya dan disoal. Maka diperintahkan untuk kita doakan baginya. Okay? Sebab orang mati ni dia boleh dengar kan cakapan orang hidup. Maka sekurang-kurangnya dapat meringankan, memudahkan persoalan dia tadi. Itu pun bergantung kepada tahap iman dan amal dia lah. Sejauh mana keimanan dan amal soleh dia. Kemudian disebutkan karamatul awliya. Karamah bagi para wali. Adakah para wali-wali Allah ni dia ada karamat ketika mereka masih hidup dan selepas mati? Maka ulama kata ya. Bahkan wajib kita beriktikad keramat-keramat para wali ni satu perkara yang hak. Dan dia memang benar-benar berlaku ketika mereka masih hidup dan selepas mereka mati. Siapa yang ingkar karamah ni memang orang tu dia buta lah. Kan? Ataupun dia ni kadang-kadang manusia, dia tak pernah tahu benda tu, dia terus nafikan. Padahal tak pernah tahu tu di sisi ilmu dia. Di sisi ilmu orang lain, benda tu berlaku. Kenapa dia nafikan benda yang dia tak tahu? Kan? Sedangkan perkara itu berlaku pada, sebenarnya berlaku, cuma dia je tak tahu. Contohlah kalau orang kata orang tu dia pernah pergi Amerika, US, United States. Dia kata kat Amerika ni ada sekian-sekian tempat masjid, sekian-sekian. Dia cerita kat orang ni. Dengan semata-mata orang tu cerita kat dia, adakah dia boleh menafikan? Dia kata, taklah. Aku tak tahu pun benda tu. Tak tahu tu di sisi kau. Jadi kau tak boleh nak nafikan terus apa yang orang katakan. Betul lagi orang tu dia pernah pergi. Dan orang ni orang yang dipercayai perkhabarannya itu. Tak bolehlah kita terus nafikan benda yang kita tak tahu. Boleh jadi benda kita tak tahu, orang lain tahu. Sebab itu antara perkara yang menyebabkan orang ni dia cepat sangat menafikan ialah kerana apa? Jahil. Jahil ni satu, jahil perkara fardu ain. Itu memang tak boleh lah. Jahil fardu ain ni perkara yang dikeji oleh syarak. Kita kena belajar ilmu fardu ain, tauhid, fiqah, tasawuf. Satu lagi ialah orang yang dia belajar ilmu agama dan dia merasa diri dia tahu semua benda. Maka bila ada orang sampaikan kepada dia benda yang dia tak tahu, tapi sebenarnya benda tu ada. Tapi dia kata, benda tu tak tahu dalam ilmu dia, maka terus cepat dinafikan. Sebab itu dalam pepatah mengatakan, An-nasu a'da'un lima jahilu. Manusia ni dia akan jadi musuh kepada apa yang dia jahil, dia tak tahu. Jadi kita kena sedar diri kita ni bukanlah ulama' macam zaman dulu kan, yang tahu semua benda. Kita ni belajar pun sekerat, main-main kan, belajar. Banyak tengok YouTube je pun. Banyak buat benda lalai. Kitab pun tak habis baca lagi. Banyak beli je daripada baca. Kan? Jadi jangan cepat kita menafikan benda yang kita tak tahu. Kan? Bawa sifat sabar tu. Bawa sifat ta'anni, tenang. Kan? Jangan kita cepat melatah. Kan? Terus nak salahkan orang. Terus kita nak menafikan ilmu orang lain. Tak bolehlah macam tu. Kita bawa sifat tenang. Sifat tahqiq, mengkaji. Mungkin orang lain jumpa, kita tak jumpa. Ini perkara ini dibawa oleh ulama' zaman dahulu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ulama' mujtahidin. Bila mereka berijtihad atas suatu perkara, mereka kata, ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuhu khata'un yahtamilus sawab.
Iaitu apa? Pandangan aku ni betul dalam masalah ni. Sebab aku ijtihad, aku nampak betul tu lah. Tapi ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Nampak? Sebab apa? Masih benda tu dia atas ijtihad. Bila ijtihad ni zon. Berat sangka je. Betul. Tapi ada juga ruang-ruang mungkin berlaku kesalahan. Tapi orang lain yang ijtihad tu, contoh zaman dia, siapa? Imam Syafi'i. Sezaman dengan Imam Ahmad. Mungkinlah berlakunya pertembungan, perbezaan pandangan. Jadi, kalau Imam Ahmad di pandangan lain, maka dia kata, pandangan aku, pandangan Imam Syafi'i ini betul, tapi ada kemungkinan salah. Pandangan Imam Syafi'i ini salah, tapi ada kemungkinan betul. Maknanya dia tidaklah confident 100% atas kebenaran dia. Walaupun dia imam mazhab kan, ulama besar zaman dia. Itu ada pada para ulama dulu. Tapi ulama sekarang ni, confident now kan. Terlalu confident menyalahkan orang. Jangan sampai kita begitu. Okey. Maka karamat bagi para wali ni adalah sabit. Sabit. Kita boleh tengoklah kisah-kisah zaman dahulu. Contohnya apa? Kisah yang sabit dalam Quran yang memang tak ada siapa boleh nafikan kisah ni. Dan mereka ni bukan para nabi. Mereka ni orang soleh. Ashabul Kahfi. Kan? Allah sendiri cerita dalam Quran. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Allah alihkan matahari itu daripada terkena kepada mereka. Allah jadikan mereka ni seolah-olah mereka tidur. Berapa lama? 309 tahun. Lama tu. Tak makan, tak minum. Boleh. Orang manusia biasa macam tu. Itu tak boleh. Kharqul lil adah. Kharik lil adah. Bercanggah dengan adat. Orang 3 hari tak makan pun dah nak mati dah. Seminggu tak makan pun dah rasa nak mati. Ni 309 tahun. Tak makan, tak minum, tidur je. Agak-agak boleh hidup macam tu? Tak boleh. Ikut manusia. Adat biasa tak boleh. Logik mengatakan tak boleh. Akal menolaknya. Mustahil dari segi adat. Tapi di sisi Allah mustahil? Tak mustahil. Allah berkuasa untuk mengenyangkan orang tanpa makanan pun boleh. Nak bagi hilang dahaga tanpa minum pun boleh. Allah yang jaga setiap makhluk ni. Allah yang mencipta ni. Allah yang berkuasa buat segala-galanya. Sebab tu Allah jadikan matahari bila dia terbit dan bila dia terbenam, tak kena cahaya dia kepada tempat yang mereka sedang tidur. Supaya apa? Cahaya matahari itu tidak mengganggu mereka. Ini kehebatan. Allah Ta'ala ubah nizam kedudukan matahari itu. Tak tahulah zaman tu macam mana. Tapi dalam Quran Allah sebut. Tak ada siapa yang boleh nafikan benda yang sabit dalam Quran ni. Kalau dia nafikan juga, dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Quran ni mutawatir, qat'i. Jadi ini berlaku pada orang soleh. Karamah lah ni. Benda yang kharqunil adah. Jadi menafikan karamah ni satu perkara yang maknanya dia menafikan Al-Quran. Tak boleh. Benda tu adalah perkara yang hak dan berlaku. Dan benda ini berlaku dengan kudrat Allah, kuasa Allah. Allah nak zahirkan pada para nabi pun boleh. Dipanggil mu'jizat. Allah nak zahirkan pada para orang soleh pun boleh. Dipanggil karamah. Jangan kita nafikan benda tu berlaku. Kalau kita tak berlaku pada kita, kita ni mungkin tak soleh lagi. Mungkin kita ni Allah tak pilih. Tapi orang lain Allah bagi karamah dan kita nafikan pula. Kan? Seperti yang berlaku pada Tuan Guru Haji Wahid, orang Melaka kita. Muallim Haji Wahid orang sebut. Dulu masa dia, bila dia dah meninggal, anak murid dia cerita, dia isi minyak. Pakai air kosong je. Kat kereta dia. Tapi jangan kita tiru pula. Tak pasal-pasal masuk bengkel lagi. Kita boleh sampai tahap macam tu. Kan? Itu pilihan Allah. Kan? Pilihan Allah. Dan benda ni juga berlaku pada sahabat, tabi'in. Banyaklah kalau kita tengok dalam sirah-sirah mereka. Hadrat Umar diperlihatkan suasana peperangan di zaman beliau ketika Amirul Mukminin sedang khutbah, maka dia telah jerit untuk bagi amaran kepada tentera orang Islam, musuh yang datang tu, suara dia sampai ke tempat peperangan tu, padahal jauh, beratus kilometer, tapi Allah yang sampaikan. Ini tak mustahil lah, sebenarnya berlaku pada sahabat dan berlaku pada orang soleh. Jangan kita menafikan. Kemudian disebutkan juga kemungkinan melihat Nabi SAW dalam keadaan yaqazah. Jadi ulama kata boleh tak berlaku. Yaqazah ni sedar. Maka melihat Nabi SAW dalam keadaan yaqazah, sedar ni adalah satu perkara yang mungkin dan berlaku. Ulama telah sebutkan, banyak ulama-ulama
telah sebutkan orang-orang arif billah, mereka melihat Nabi dalam keadaan tidur, dan mereka juga boleh melihat Nabi dalam keadaan sedar. Sedar maknanya bukan dalam keadaan tidur, yaqazan dalam keadaan kita sedar. Benda tu sabit dan berlaku dengan dalil-dalil daripada ulama-ulama kibar, para wali berlaku. Dan dalam hadis juga menyebut, iaitu Nabi bersabda, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dalam tidur, fasayarani fil yaqzah. Manam ni dalam tidur lah. Maka dia akan melihat aku dalam keadaan sedar. Wala yatamatsalu syaitanu bi. Dan syaitan tak akan menyerupai aku. Syaitan dia tak boleh menyerupai Nabi. Itu kelebihan. Kalau satu orang itu mimpi Nabi, maknanya memang betul lah itu Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai wajah dan jasad Nabi dalam mimpi seseorang. Tak boleh. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Maka makna hadis ni ulama kata, nak beri khabar gembira. Orang yang mana mendapat dari kalangan umat Nabi yang berjaya untuk melihat Nabi dalam mimpi, insya-Allah dia juga boleh untuk diperlihatkan Nabi dalam keadaan sedar. Tak mustahil. Benda tu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu sedikit sebanyaklah. Kemudian disebutkan kita istishfa', maknanya kita merawat menggunakan Quran. Boleh tak? Seperti mana ruqyah untuk orang sakit. Ulama kata ijma' sepakat. Harusnya ruqyah. Tapi dengan 3 syarat. Iaitu bila ruqyah tadi dibuat dengan menggunakan Al-Quran. Ataupun dengan nama-nama Allah dan sifat Allah. Yang kedua dengan bahasa Arab. Ataupun bahasa yang difahami maknanya. Penting kita faham makna dia. Supaya kita nak tahu dia tidak bercanggah dengan syarak. Yang ketiga, kita i'tiqad bukan ruqyah itu yang beri kesan kesembuhan. Tetapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Melalui perantara ruqyah tadi. Okey. Itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dilarang daripada ruqyah ini ialah yang tak difahami makna. Ataupun selain bahasa Arab. Kerana apa? Berlakunya ada kemungkinan ada sihir, ada syirik. Itu kita tak nak tu. Jadi kalau daripada Al-Quran, daripada zikir-zikir yang sabit daripada hadis, nama-nama Allah, maka itu harus, bahkan mustahab. Nabi juga membaca As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyahu. Ini doa ni, Nabi kata siapa yang baca doa ni, 7 kali ziarah orang sakit, dia baca, ditiup pada orang sakit, Allah akan bagi kesembuhan. Itu sabit dalam hadis. Banyak lagi yang boleh menjadi kesembuhan kepada orang sakit. Tak semestinya makan ubat, kan? Makan ubat ni salah satu wasilah perantaraan juga yang disarankan oleh para doktor dan sebagainya. Tapi Allah berkuasa untuk bagi sembuh dengan ruqyah. Selain daripada ubat. Dengan doa pun boleh sembuh. Ada orang dia makan ubat bertahun-tahun tak sembuh. Kan? Ada 10 tahun, 20 tahun merawat tak sembuh-sembuh. Tapi dengan melalui ubat, dengan bacaan Quran tadi, doa, maka Allah sembuhkan. Jadi macam-macam cara boleh Allah boleh bagi, tak semestinya dengan ubat. Jadi ikhtiar tu luas. Dia adalah luas pilihan. Jangan kita sempitkan ikhtiar ini hanya pada satu sudut. Dan tak ada mana-mana ulama kata kalau nak sembuh penyakit ni mesti dengan makan ubat je. Perantaraan wasilah makan ubat. Tak ada. Kan? Mesti dengan contohnya dengan apa? Dengan vaksinnya. Tak ada, tak semestinya. Kan? Kita mengecilkan benda yang mentaksiskan benda yang umum tanpa dalil. Ini satu benda yang tak sepatutnya. Memanglah ada kajian kan perkara itu. Tapi janganlah sampai kita menolak penyembuhan yang Allah berikan juga melalui Al-Quran, madu, habatus sauda, dan yang mana sabitlah hadis tentang kelebihan itu. Syifa' min kulli da' dan sebagainya. Allah sendiri kata bahawa madu itu penyembuh segala penyakit. Sauda itu penyembuh segala penyakit. Melainkan mati illa sam. Ini kenapa kita menafikan pula? Atau kita mentaksiskan pada sesuatu penyakit. Itu tak sepatutnya berlaku. Okey? Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Habis. Kemudian berkaitan dengan maulid, itu jelaslah. Boleh tak kita berhimpun untuk maulid, untuk perkara-perkara yang baik, mengingati kelahiran Nabi, sirah Nabi. Boleh, hukum dia harus. Sebab dalam apa semua dalam maulid tadi tidak bercanggah dengan syarak. Apa yang kita buat dalam maulid? Kita selawat atas Nabi. Adakah selawat atas Nabi dilarang? Tidak. Kita berhimpun dengan mendengar kisah sirah Nabi. Adakah mendengar sirah Nabi itu dilarang? Tidak. Maka semua dalam maulid itu kita berzikir, selawat, istighfar itu kan dianjurkan, diperintah oleh syarak.
maka hukum melakukan maulid harus. Jadi jangan dilihat pada namanya, sekadar nama, tapi kita lihat pada konten dalamnya. Maka kalau dalamnya itu harus, bahkan disunatkan, maka sunat maulid itu secara keseluruhan, secara umumnya. Tapi yang kalau bercampur dengan lelaki perempuan, bergoyang, berjoget, sebagainya, tak jaga batasan aurat, maka itu haramlah, jatuh kepada haram. Jadi orang dia kata maulid ni tak di zaman Nabi lah, apalah. Tak semestinya bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jangan sempitkan agama ni kepada apa yang kamu fikirkan, wahai manusia. Kan? Kita luaskan agama ni seperti mana yang syariat telah luaskan. Nabi telah beri keluasan. Selagi mana tak ada larangan, jangan kita larang benda yang Nabi tak larang. Dan jangan kita sempitkan agama yang Nabi tak sempitkan. Ini menyebabkan agama itu jadi sempit dan susah untuk diamalkan. Kan? Apatah lagi kita menjatuhkan seorang itu dalam syirik dan kufur terhadap perkara yang mana tak ada mana ulama-ulama kata syirik perkara tersebut atau kufur. Kita lah pandai-pandai. Jadi nak buat maulid tak kisah. Harus akan disunatkan. Mengingatkan kita kepada Nabi itu benda yang mana diperintahkan oleh syarak. Jadi tak ada masalah. Jangan kita pandai-pandai nak melarang dan sebagainya. Habis. Wallahualam, mungkin setakat itu sahaja pada malam ini 10.30. Dan kemudian terakhir, solat tasbih. Apakah hukum solat tasbih? Solat tasbih ni dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Jadi kalau kita nak buat tak ada masalah. Bahkan Imam Ibn Hajar memang ada hadis yang meriwayatkan tentang solat tasbih ni. Seperti contoh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibn Khuzaimah, Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami telah mentahsinkan, menhasankan hadis tersebut. Walaupun sebab hadis ni dia hadis dhaif. Solat tasbih ni sebab tu sebagai ulama yang tak mengambil hadis dhaif sebagai dalil ni, dia mengatakan hadis dhaif sembahyang sunat tasbih ni tak disunatkan. Mazhab Syafi'i mengatakan disunat. Dan kerana apa? Hadis tersebut ada pun dhaif, tapi kerana banyak turuknya, banyak sanadnya, maka dia menjadi hasan. Di sisi Imam Ibn Hajar pun mengatakan hasan. Maka seperti Imam Ibn Jauzi yang mengatakan dhaif dan sebagainya, itu satu ijtihad beliau lah. Jadi benda tu ada khilaf. Jadi raikan khilaf. Nak buat solat tasbih, dia alu-alukan. Okey? Bahkan Imam Ramli pun sebut dalam kitab Nihayah bahawa ia disunatkan. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan ulama' mutakhirin. Habis. Tentang perkara tersebut. Tak ada apa lagi dah. Kemudian ada satu lagi disebut. Apakah mazhab para ulama' tentang ibu bapa Nabi? Jadi ulama' mengatakan ibu bapa Nabi SAW adalah orang yang selamat. Mereka ni bukan ahli neraka. Sebab apa? Sebab mereka ni mati sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi tak ada azab untuk mereka. Apa dalil dia? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehinggalah kami Nabi utus Rasul. Ini dalam Quran Allah sebut. Dan tak sabit pun daripada mereka berdua syirik. Bahkan mereka ini agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Asrarit Tanzil. Okey? Jadi kita berpandangan kedua ibu bapa Nabi adalah orang Islam. Orang yang selamat daripada api neraka, bukan orang musyrik. Apakah hukum menambah lafaz siyadah? Siyadah ni maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam selawat tahiyat akhir tu kita ada selawat atas Nabi, boleh tak kita tambah siyadah? Siyadah ni Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ulama mengatakan boleh. A'immat salasah, 3 imam mengatakan ittifaq, disunatkan. Sebab apa? Kita memuliakan Nabi. Cuma yang tak mengatakan tak disunatkan ni ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana mengutamakan riwayat tadi yang tidak menyebut Sayyiduna. Jadi tak ada masalah, benda tu khilaf mu'tabar. Antara para a'imah mazahib yang 4 pun ada khilaf. Maka kalau kita nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Jangan kita nak menyalahkan orang baca. Benda tu kan khilaf. Jadi jangan paksa orang yang baca tu supaya jangan baca. Jangan paksa lah, tolong. Jangan paksa. Benda tu khilaf. Kamu kata tak payah baca, tak payah baca, di sisi kamu cukup lah. Tak payah nak paksa orang lain. Benda tu khilaf kan.
Dia raikan khilaf. Ini masalah Wahabi Salafi, dia tak nak raikan khilaf. Dia suruh orang semua jangan kunut. Sebab apa dia kata doa kunut tu hadisnya dhaif. Jadi nak paksa orang semua ikut dia punya pandangan dia. Apa cerita kamu ni? Apa masalah kamu sebenarnya? Ya. Benda tu ada ulama kata disunatkan, mazhab Syafi'i kata sunat. Ada hadis di sini yang menyokong perkara tersebut. Jadi kita amalkanlah, raikan, berlapang dada dengan pandangan orang lain. Ini siapa yang buat kunut dekat negeri dia, dia buang, dia berhentikan daripada imam. Supaya apa orang ikut pandangan dia mengatakan kunut itu tak disunatkan. Sebab ada dhaif. Apa masalah kamu nak paksa orang lain benda yang khilaf? Ini berlaku. Secara waqi'i berlaku. Bukan kita buat satu tuduhan yang melulu, tidak berdasarkan berita-berita yang sampai kepada kita daripada orang-orang belah sana. Kan? Wallahu a'lam. Habis perbahasan kita daripada kita Al-Ajwibatul Ghaliyah, Aqidatul Firqatin Najiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita akidah yang sebenar, melandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu apa dia? Sama ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullah taala. Kita bermazhabkan salah satu daripada imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kalau ikut turutan Imam Syafi'i dulu, kemudian baru Imam Ahmad rahimahumullah taala. Dan khususnya di kita Malaysia, mazhab Syafi'i. Kemudian begitu juga bertasawufkan Junaid Al-Baghdadi ataupun Imam Ghazali rahimahumullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sir-sir mereka, rahsia-rahsia mereka, para ulama yang telah mengorbankan kehidupan mereka untuk memelihara agama Allah dan menyampaikannya kepada kita. Dan akhirnya kita juga dirahmati oleh Allah dan setiap masa keadaan. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita pada malam ini yang ditimpa musibah banjir, Allah Ta'ala segerakan alihkan musibah-musibah tersebut. Ingat satu doa yang Nabi ajar untuk elak daripada banjir. Allahumma hawalina wala alina, Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wal awdiyati wa manabid syajar. Banjir ni berlaku zaman Nabi pun berlaku. Jadi jangan kita maknanya ialah satu musibah jugalah. Tapi bila musibah ni ditimpa kepada orang beriman, maka kita bersabarlah. Kita ucapkan takziah, beri kesabaran, kita beri nasihat, semangat. Orang yang ditimpa musibah ni kita jangan keji dia, jangan kutuk. Ini sebab dosa engkau ni lah. Akhirnya banjir. Jangan kita macam tu. Bahkan kita doakan hidayat untuk orang-orang tersebut. Mungkin dengan sebab maksiat. Inilah benda yang apa yang berlaku di atas dunia ini sudah pastilah dengan sebab dosa dan maksiat orang-orang Islam. Okey. Orang kafir ni tak ada nilai di sisi Allah. Sebab orang Islam ni dia khalifah. Jadi kalau orang Islam ni buat silap, maka Allah datangkan musibah. Supaya apa? Supaya Allah ampunkan mereka, naikkan darjat mereka. Maka kita berilah nasihat-nasihat yang berupa berupa bersifat memberi nasihat dengan hikmah, bukan dengan kita mengkeji, mencela, menyalahkan sebagai orang. Jangan sebegitu. Selagi dia orang Islam, maka kita jagalah maruah dia. Kita jagalah akhlak kita, berlaku santunlah kita sesama kita, doa hidayat untuk orang-orang Islam yang mungkin mereka ini tersalah, tersilap. Kadang-kadang kita ni maki orang, kan, kita kutuk orang, kita geram orang ni atas kesalahan, kesilapan dia, khususnya orang politik ni. Tapi cuba kita fikir, kita renung, ada tak kita doa untuk mereka di malam hari? Ada tak kita buat solat hajat, doa supaya Allah beri hidayat, Allah tunjukkan jalan kepada mereka? Kan lebih baik kalau mereka ni diberi hidayat oleh Allah, kan? Mungkin dengan sebab hidayat itu akhirnya mereka insaf, mereka taubat kepada Allah. Ada tak kita buat begitu? Sebanyak mana kita doa untuk ibu bapa kita, anak-anak kita, keluarga kita, ada tak kita doa untuk keluarga mereka? Mungkin didoakan dalam khutbah Jumaat, tapi tak semua yang disebutkan. Alangkah bagusnya kalau kita semua orang Islam mendoakan kebaikan. InsyaAllah dengan itu Allah Ta'ala akan rahmati kita semua. Allah Ta'ala akan berkati bumi Malaysia ini dengan rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Seringan tasbih kafarah. Dan suratul Asr, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.